ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pengurusi yang saya kasihi dan muliakan, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Qasim, Menteri Wilayah Persekutuan, juga Datin Seri Samsiah bin Muhammad Yassin, yang dihormati Yang berbahagia Datuk Seri Hajah Rosidah bin Jaafar selaku Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan dan Timbalan, Tuk Roslan, yang dikasihi Datuk Seri Mahdi bin Cik Ngah, Datuk Wanda, yang bahagia Datuk Muhammad Azmi bin Mazen, Presiden Perbadanan Putrajaya, dan Difdi Kehormat, hadirin dan hadirat sekalian. Tadi saya tanya Datuk Bandar, boleh buka emas tak? Dia kata jarak tu jauh lah, tapi ada live lah. Tapi bila tengok Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan pun pakai, jadi saya pakai juga. Dia bila orang tonton video ni, hak zaman ni, mungkin 20 tahun lagi ke, 10 tahun, orang akan heran, pasal apa mereka ni pakai emas. Masa tu budak-budak yang tak hidup di zaman tu akan heran tengok video-video kita ni. Dalam sejarah, pada tahun 317 Hijrah, golongan Qaramitah telah masuk dan menawan Kaabah dan mencuri Hajarul Aswad. 22 tahun lamanya Hajarul Aswad tidak berada di tempatnya. Jadi orang tawaf tu tak ada Hajarul Aswad, dia curi. Pokok Qaramitah ni ada pengaruh Syiah, pengaruh Batiniyah yang melampau. Dia menawan. Jadi kitab-kitab tu dulu, masa zaman tu dia tulis, dan dicium Hajarul Aswad jika ia ada. Kalau kita tengok dia tulis macam tu, kita tahu itu zaman Qaramitah curi Hajarul Aswad. Kita heran pasal apa ya duk kata jika dia ada. Hajarul Aswad memang ada lah. Jadi kita kena baca sejarah kenapa dia kata begitu. Kerana 22 tahun lamanya Hajarul Aswad dicuri daripada tempatnya. Sampinganlah, sampai nak cerita bagaimana 20 tahun lagi bila orang tengok video-video pada zaman ni, dan orang pun akan heran pasal apa dia pun pakai emas. Hadirin dan hadirat sekalian, tajuk doa merupakan satu tajuk yang selalu kita dengar orang cakap. Tapi saya akan cuba bincang beberapa perkara berhubung dengan tajuk ini, dan kemudian insya-Allah saya akan buka sesi untuk kita boleh bersoal jawab. Pertama, kita perlu tahu bahawasanya doa ini bukan soal kurniaan Allah untuk kita memohon kepadanya, tetapi doa adalah akidah. Dalam erti kata lain, jika kita berdoa kepada selain daripada Allah, kita menjadi kufur. Doa adalah akidah. Dan akidah inilah yang kita ulang-ulangi di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami abdikan diri, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maksudnya apabila Allah jadikan Fatihah sebagai tajuk utama bagi Al-Quran, seolah-olah siapa yang nak membaca Al-Quran, ini introductionnya, ini pembukaannya. Kalau faham Fatihah ini, berarti manusia itu faham misi yang akan disampaikan oleh Al-Quran, dan disuruh untuk kita mengulang-ulanginya di dalam salat. Mengulang-ulanginya sebagai satu ikrar bahwasanya kita hanya menyembah Allah dan hanya memohon pertolongan daripadanya.
Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim menulis kitab Madarijus Salikin bagi membicarakan makam apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keseluruhan yang Quran cerita semua pada kita itu, dia nak supaya kita capai makam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami abdikan diri dan hanya Engkau yang kami pohon pertolongan. Dalam bahasa Arab dia boleh kata na'budu iyyak, ni ustaz-ustaz. Kami menyembahmu, wa nasta'inuka, kami memohon pertolongan padamu. Tapi apabila dia takdimkan, dia dahulukan iyyaka, maksudnya hanya Engkau. Sebab tu diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita ni, hanya Engkau yang kami pohon pertolongan. Maksudnya sesiapa yang meminta daripada wali ke, hatta jika dia meminta daripada Nabi, dia menyanggahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana yang kita pohon hanya pada Allah. Kita bukan macam agama yang terbabas. Oh Jesus help me. Kita tak. Kita tak kata oh Muhammad help me. Kita tak kata. Walaupun kadang-kadang kita tengok dalam kemelampauan setengah tu, dia ajar hal-hal ini kepada kita. Tetapi itu bukan yang diajar oleh akidah Islam melalui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga apabila orang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyatakan ya Rasulullah bima syaa Allah wa bima syi'ta. Wahai Rasulullah, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki. Nabi kata aj'altani lillahi nidda, kau jadikan aku sekutu Allah. Qul bima syaa Allah wahdah. Katakan apa yang Allah sahaja kehendaki. Akidah yang very clear, jelas, straightforward. Sebab tu Islam agama paling pantas sekali berkembang kerana seseorang yang menganut Islam akan terus merasakan bahawasanya dia tidak ada lagi sebarang benteng untuk dia berhubung dengan Tuhan. Kita tidak ada confession seperti pergi hadapan Fadri mengaku saya telah buat dosa. Bahkan dilarang oleh agama untuk menceritakan aib kita hatta kepada ustaz ke mufti. Melainkan untuk menyelesaikan masalah. Disuruh kita menutup aib kita hanya meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Melainkan orang yang mengadu dizalimi, itu cerita lain. Tapi dia punya dosa tak boleh cerita. Saya dulu buat sekian-sekian, agama tak suruh. Itu antara awak dan Tuhan. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah lebih daripada doa. Puasa Allah suka, salat semua Allah suka. Bahkan salat itu sendiri maknanya doa. Salat maknaha doa. Salat maknanya doa. Dari segi language. Perkara yang paling Allah sayang, kata Nabi, doa. Artinya lagi orang tu minta pada Allah, Allah sayang. Hatta kalau tali kasutnya putus, dia memohon supaya Allah mengurniakan tali kasut baru padanya, Allah sayang kepadanya. Selekeh itu, kerana Tuhan itu, dia mendengar doa, dia suruh. Kita mungkin akan manusia ni, dia mungkin bagi tahu kita, kalau ada apa masalah mai jumpa saya lah. Kita pergi jumpa sekali dia okey, dua kali dia okey, kerap sangat kita pun kerap sangat. Tapi tidak Allah Azza wa Jalla. Akram, perkara yang paling mulia di sisi Allah, doa. Dan riwayat Abu Dawud, Nabi menyebut ad-du'a'u
huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ertinya kalau satu orang duduk dalam masjid 3 jam tak buat apa, hanya duduk minta ke Allah daripada segala harta dunia dan akhirat, dia minta pada Allah, bererti dia sedang melakukan ibadah. Karena doa itself is ibadah. Doa itu sendiri ibadah. Sebab tu kadang-kadang orang bangun tengah malam, kalau macam yang hafal Quran, banyak faham Quran, mungkin dia solat 2 rakaat, ambil masa sampai sejam, ataupun kadang-kadang 4 rakaat boleh pergi sampai sejam setengah, 2 jam. Kita baca panjang. Kalau Allah kurniakan kelebihan kita untuk ingat Al-Quran. Tapi setengah orang dia tak hafal. Dia hafal mungkin surah-surah yang pendek, mungkin. Dia tanya kita, tapi bangun tengah malam nak buat apa? Solat 2 rakaat, solat lagi. Selain itu doa, dia kata, saya doa. Doa itu ibadah. Sebab itu Allah apabila turun fi sulusul akhir minal lail, 1/3 daripada akhir, daripada malam, dia bertanya, siapa yang memohon kepada aku? Fa astajibulah, aku akan kurniakan dia. Doa. Ia ibadah. Maksudnya apabila kita pulang kepada Allah di akhirat kelak, antara senarai pahala ibadah yang Allah suka, solat, puasa, zakat, haji, doa ibadah besar yang dia suka. Kita doa, ya Allah, berilah anak-anak saya kejayaan. Zahirnya kita meminta dunia, di sisi Allah ia adalah ibadah, pahala di sisi dia. Dia bagi yang dunia satu hal, diberikan untuk akhirat satu hal yang lain. Bahkan itu merupakan pahala yang besar. Sebab itu tidak ada doa yang sia-sia. Semua yang kita doa ini tersimpan di sisi Allah. Mungkin hamba Allah itu dia doa pada Allah terlalu banyak, kerana masalahnya terlalu banyak. Dia balik ke akhirat kelak, yang memasukkan dia ke dalam syurga ialah doa dia yang banyak. Walaupun doa dia bab lain, tapi doa itu pahala. Doa kerana doa menggambarkan kehambaan diri seorang insan di hadapan Tuhannya. Kita tidak meminta bagi yang tidak dapat memberi. Kita meminta dengan keyakinan bahawasanya dia berkuasa. Kita percaya dia adalah karim, dia jawad, dia mendengar, dia pemurah. Itu manifestasi daripada apa yang kita lakukan. Sebab itu orang yang doa dengan sombong, dia tidak berdoa, amin, amin, ya rabbal alamin, rabbana taqabbal. Dia tak berdoa kalau begitu caranya. Doa menggambarkan kerendahan diri di hadapan Tuhan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Serulah Tuhan kamu, doalah kepada Tuhan kamu dalam keadaan tadarru', rendah diri, wa khufyah, dan merendahkan suara. Sebab itu ada bab khas, dia panggil fiqh doa. Fiqh doa. Fiqh kepada doa. Allah menyuruh kita minta padanya. Jangan ada orang berteori pula, hang ni semua nak minta ke Allah. Allah menyuruh kita minta pada dia. Dia marah kita tak minta kat dia. Dia yang menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu menyatakan, doalah kepadaku untuk ku sambut doa kamu. Tuan-tuan, Allah kata, wa kanal insanu ajula. Manusia ini gopoh. Bila kita doa pada Allah, kita gopoh, kita macam, saya nak sentuh sikit tentang doa yang gopoh ni tak mustajab. Kita macam doa hari pagi ni, petang ni kita nak tengok. Seolah kita nak order macam orang mari kan. Adik, teh ais satu. Macam itulah. Allah bukan macam tu. Allah hakimun, alimun, khabir, maha mengetahui. Kadang-kadang kita minta sesuatu, mungkin kita nampak, kita tak nampak, tapi Allah menguruskan yang lain.
Datuk Seri Syahidan. Saya sebutlah pasal kan Datuk Seri Syahidan berucap tadi sini. Daripada proses saya lalui sebagai sahabat. Daripada menteri besar tak jadi menteri besar. Mungkin saya tak tahu apa dia doa sehingga akhirnya siapa sangka jadi menteri wilayah. Pada hari kita doa, kita tak tahu urusan Tuhan. Kita tak tahu urusan Tuhan dan kita jangan. Sebab tu Al-Imam Syafi'i dia sebut, dia kata atahzi'u bid-du'ai wa tazdarih. Adakah kamu main-main dengan doa dan kamu rasa lekeh? Wala tadri bima sana'ad du'a'u. Dan puisi dia, kamu tak tahu apa yang doa dapat lakukan. Sihamul lail la yukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Panahan malam tidak pernah salah, cuma ada tempoh. Bila sampai tempohnya, ia akan mengenai sasaran. Puisi ini, sebab tu sebahagian para ulama menamakan doa orang-orang yang kena zalim tu bagaikan panahan malam. Kita zalim kat dia, dia kata, Ya Rab, bagaikan panahan malam. Dia lancarkan panah dia. Kita mungkin senyum, kau tak jadi apa? Kau tunggu hari dah. Kau tunggu, dia akan datang. Cuma nak panah tu, kata Imam Syafi'i, dia bergerak. Tak sampai masa lagi tak kena. Sampai masa dia kena. Kita doa pada Allah dalam hidup kita ni. Allah suruh kita doa. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ajaib. Itu kata rahmat. Bab doa ni menjadikan kita rasa lemahlah lidah kita untuk bersyukur kepadanya. Sebab tu Nabi masa sujud dan solat malam, Aisyah cari Nabi. Antara yang Nabi sebut, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku ini menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti yang engkau puji dirimu. Kurnia Tuhan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya aku, sesungguhnya aku ini jika hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Rahmat dia. Dia tak kata kalau nak doa kena pergi jumpa ustaz dulu, ustaz bagi izin 3 hari, kau buat yang ni baru doa. Tak. Immediately, ya Rabb, Allah mendengarnya. Kita tak ada orang tengah antara kita dengan Tuhan. Siapapun dia. Siapapun dia. Di dalam riwayat Imam Ahmad, dia kata da'watul mazlum mustajabah, Nabi kata. Wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Riwayat Imam Ahmad, hadis hasan. Doa orang yang kena zalim itu mustajab. Sekalipun dia jahat, Nabi kata. Jahat itu diri dia. Jahat itu antara dia dengan Allah. Tapi kalau dia kata, Ya Rabb, Allah dengar. Kalau dia kena zalim. Dalam riwayat Nabi kata, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Takutlah kamu doa orang yang kena zalim sekalipun dia kafir. Kalau dia minta betul kepada Tuhan, dia kufur, Allah akan balas kekufurannya. Dia jahat, Allah balas. Tetapi kita zalim dia, Allah akan ambil tindakan pada kita. Saya bukan nak cerita tentang zalim, nak cerita dekatnya Allah. Tapi saya selalu ingatkan orang masjid dengan abang. Kadang-kadang katalah orang curi di masjid.
Pukul kontu setengah mati, curi kasutnya. Kita kata, dia jahat. Hak dia dosa dengan Allah, dia dosa. Kita lebih, Allah dengar doa dia. Kita mungkin tersenyum. Hari ini tak jadi apa? Tahun depan mungkin tak jadi. Harinya akan sampai. Ketika itu kita bertanya, pasal apalah aku jadi macam ni? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Oleh itu maka doa merupakan sesuatu yang besar dalam hidup ni. Allah sifatkan kemuliaan para anbiya, nabi. Siapa baca dalam surah Al-Anbiya, bila Allah cerita tentang Nabi Ayub, dia minta doa. Dia minta pasal dia sakit. Nabi pun sakit. Ni pun sebagai awam pula, tengok orang sakit, dia kata, bala dah dia ni. Nanti tu, Nabi pun sakit. Allah cerita tentang Nabi Yunus. Benda yang cerita pada Nabi Yunus. Allah cerita tentang Zakaria. Semua yang berdoa pada Allah. Dan Allah kata apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu berlumba-lumba kepada kebaikan dan menyeru kami dalam keadaan raghaban wa rahaba, dalam keadaan teringin, nak inginkan apa yang kurniaan Allah, wa rahaba, dan takut akan tindakan Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk kepada kami. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, saya nak sentuh sikit yang ni. Nak betui diri saya lah, boleh share dengan tuan-tuan. Dia tak, sebagian orang dia kata Islam minta hidup ni 50-50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Sebenarnya tak ada Islam minta 50-50. Tajuk hidup kita adalah akhirat. Dunia adalah keperluan untuk hidup sahaja. Sebab tu kalau kita baca Quran kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan syurga yang luasnya langit dan bumi. Tuan-tuan, sebesar mana raja dalam dunia ni, berapa besar tanah dia? Selekeh-lekeh hamba yang masuk ke dalam syurga, tak lekeh lah kan. Luasnya langit dan bumi kerajaannya. Wasari'u, bersegera kamu. Tapi itu untuk akhirat, tapi untuk dunia Allah kata apa? Wa huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Ni ustaz-ustaznya. Dialah yang menjadikan dunia itu, bumi itu mudah untuk kamu. Berjalanlah kamu atas muka bumi. Untuk akhirat dia suruh kita lari. Untuk dunia dia suruh kita berjalan. Para anbiya alaihimussalatu wassalam. Anbiya, kekuatan kemuliaan mereka kena berdoa. Saya akan buka sesi perbincangan ni, tapi saya nak sentuh beberapa hadis dalam hal ni. Antara yang Nabi SAW sebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi kata, man sarrahu an yastajiballahu lahu fis syada'id wal karbi falyukthir du'a fir rakha. Yang ni tentu ambil satu untuk ingat diri kita. Nabi kata siapa yang suka Allah terima doa dia masa dia susah payah, masa payah Tuhan terima doa. Banyakkan doa masa senang. Kita masa tak ada masalah ni, kita rasa macam tak ada apa nak doa. Dan kalau doa pun, antara doa dengan tak doa lah, kita angkat tangan. Mai betul-betul masalah, baru kita nak doa. Bukan salah. Tapi Nabi kata kalau mau Allah mustajab doa masa susah, banyakkan doa masa senang. At least Nabi sujud, Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati naqmatik wa min jami'is sakhatik.
Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada hilangnya nikmatmu. Dan nikmat ada. Dan bertukarnya keafiatanmu. Dan mengejutnya balamu. Dan semua kemurkaanmu. Nabi SAW, Nabi, dia ajak kita supaya kita doa. At least minta. Karena bukan semua hak mana kita nikmati ni kita terus menikmatinya. Maka sesiapa yang mau, kata Nabi SAW, dimustajabkan doa masa susah, banyakkan doa masa senang. Yang kedua ialah kita jangan, tadi saya sebut, jangan gopoh dalam doa. Nabi SAW kata, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Wa qala yaqulu da'autu falam yastajib li. Diterima doa seorang kamu selagi mana dia tak gopoh. Dengan dia menyatakan, doa pun Tuhan tak terima pun. Dia kata macam tu, Tuhan tak terima. Sebab dia su'udzan, dia sangka buruk dengan Tuhan yang karim, Tuhan yang pemurah. Jika kita lihat kehidupan yang kita ada ini, sebahagian besar daripada apa yang kita nikmati ini adalah doa kita. Dulu kita doa, kita susah. Lepas tu kita keluar daripada kesusahan, kita pun lupa kita pernah berdoa. Semasa kesusahan itu datang, kita rasa bagaikan kelam yang meliputi kita. Tak ada jalan dah aku ni. Semua tertutup. Kita kata, Ya Rab, Ya Rab. Kita tunggu besok, ia tak datang, lusa tak datang. 5 tahun kemudian ia hadir. 7 tahun kemudian ia hadir. Lagikan orang seperti Nabi Yusuf yang tidak bersalah, dimasukkan oleh keluarganya di dalam telaga. Mengambil masa lama dia kemudian untuk menjadi raja di Mesir. Dan saya selalu, siapa ikuti ceramah saya selalu sebut, manusia ni apa saja pencapaian dia, kehendak kita yang tertinggi satu, jadi orang yang saleh. Jadi orang saleh. Apa pun kejayaan kita buat di dunia, apa pun pangkat kita dapat, tapi kalau mati masuk neraka memang gagal lah. Na'udzubillah. Kita ni, tempat asal kita ni syurga. Nenek kita dulu di syurga. Kalau mati tak balik kampung tu, balik neraka, memang gagal kita. Na'udzubillah. Nabi Yusuf alaihi salam, apa yang dia tak ada? The most handsome man in the entire world. Daripada awal sampai akhir semua. Orang tengok pun jadi raja kerajaan yang besar Mesir. Dia jadi raja lah. Lepas itu gelarannya Firaun. Tapi dia tak pakai Firaun pada zaman itu. Tapi jawatan itu raja. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatir as-samawati wal ard. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Last. Wahai Tuhanku, Kau telah berikan kepadaku Kau telah berikan kepadaku kerajaan, dan Kau telah ajar kepadaku mentakwilkan mimpi. Penghias, Engkaulah penghias langit dan bumi. Engkau pelindungku dunia dan akhirat. Matikan aku sebagai orang Muslim dan masukkan aku di kalangan orang yang saleh. Setelah semua pencapaiannya, cita-cita dia ialah masuk di kalangan orang saleh. Nak dapat jawatan tuan-tuan, nak dapat ketua, nak jadi Datuk Bandar bukan boleh 2-3 orang.
Nak jadi menteri pun bukan 2-3 orang, bukan semua kita boleh capai. Tapi satu kedudukan yang semua kita boleh capai kalau Allah izinkan. Dan kita boleh usahakan, iaitulah menjadi orang saleh. Dan itulah kedudukan yang paling tinggi. Nabi Ibrahim yang paling mula, walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami telah tabal Ibrahim di dunia, di akhirat kelak ia termasuk di kalangan orang saleh. Tuan-tuan, tak dapat datuk tak apa. Tak dapat Tan Sri ke Datuk Sri, tak ada apa, bukan besar pun. Tapi mudah-mudahan kita dapat masuk menjadi orang saleh. Yang menjadi cita-cita para nabi. Dan semua kita, laki, perempuan semua. Tak payah deal dengan ustaz, tak payah deal dengan menteri. Hanya kita dan Allah untuk menjadi orang saleh. Orang saleh itu doanya masmu'. Doanya didengari Tuhan. Hanya Allah yang tahu berapa banyak fulan kita tengok mungkin sapu sampah, tapi berapa ribu istighfar dia. Berapa banyak kejujuran hati dia kepada Allah. Berapa banyak dia sebut subhanallah, alhamdulillah. Tengok mufti, macam jawatan agama, hebat dalam agama. Barangkali jauh dia dengan Allah dibandingkan orang yang mungkin datang mendengar ceramahnya. Ini jawatan orang lantik. Tak besar jadi mufti orang lantik. Belum tentu dekat dengan Tuhan pun. Balik ke akhirat mungkin mufti duduk belakang, hak sampah-sampah duduk depan. Tapi jadi orang saleh boleh dimasuki oleh semua. Hatta banduan yang duduk dalam penjara itu pun, yang ada kes jenayahnya, bertaubat kepada Allah, beristighfar, memohon ampun, boleh ia menjadi orang yang saleh. Ini rahmat Allah yang luas. Supaya tak ada kita hamba-hamba Allah kata, Tuhan bagi peluang kat dia, tak bagi peluang kat aku. Semua ini peluang yang nothing dibandingkan menjadi orang saleh. Sebab itu maka kita banyakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan, selepas Allah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang kami pohon perlindungan. The first doa yang Allah ajak apa? Apa dia doa yang pertama? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itulah perkara yang paling kita perlukan dalam hidup ni. Tuan-tuan, terutama zaman ni. Kita semayang, saya pun semayang, tuan-tuan pun kita solat. Kena Allahu akbar, ihdinas siratal mustaqim. Kita kan berasa apa pun? Tak rasa minta pun. Padahal itulah perkara yang paling mustahak dalam hidup kita. Kita tak rasa. Sebab kita baca. Lepas tu kita terpening sekarang agama ni pun pendapat macam-macam. Betul tak? Tapi apa yang kita rasa masa kita sebut ihdinas siratal mustaqim? Guide me, oh my God. Oh Allah, guide me to the straight path. Guide me. Yang akhirnya ialah, saya ada berapa minit ya Zain? Ya akhirnya tadi saya sentuh sedikit tentang orang yang zalim ni, saya nak sentuh sikit. Pasal kita ni pekerja, kita semua ada kosong-kosong sikit. Kita buat kerja kita, amanah kita, tapi kita kena jaga masalah zalim ni. Saya sebut diri saya lah, tuan-tuan juga. Saya sebut dua kisah. Dalam Bukhari dah, dalam Muslim dah, seorang nama sahabat Nabi nama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni sahabat Nabi dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila zaman Marwan bin Hakam, gubernur zaman kerajaan Bani Umayyah.
Ada satu perempuan nama dia Arwa binti Aus. Tuduh dia curi tanah. Dia tak curi tanah tu. Bawa kes pergi kat Marwan. Dia kata, Marwan, kau tuduh aku curi tanah? Dia tuduh aku curi tanah. Aku yang riwayatkan daripada Nabi hadis tentang larangan untuk satu orang curi tanah. Man akhadha shibran minal ardi zulman. Siapa yang ambil sejengkal tanah secara zalim, tuwiqahu min sab'il aradin. Allah gantung bumi itu 7 kali ganda di tengkuk dia pada hari akhirat kelak. Kalau ambil harta tanah orang secara zalim, dia takut tak ambil. Tapi dia kata, Allahumma in kana kadhiba fa'amil basara waqtulha fi ardiha. Ya Allah, jika dia bohong, butakan matanya dan bunuh dia di tanahnya. Arwa binti Aus ni buta mata beberapa tahun kemudian. Kemudian mati kerana jatuh di tanah dia. Satu. Yang kedua ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni ialah gubernur yang Umar bin Khattab lantik dia di Iraq. Ada orang duk pergi komplain kata dia tak betul pentadbiran dia. Sedangkan Sa'ad ni sahabat Nabi yang besar. Umar bin Khattab pula pentadbiran dia straight. Dia tak kira orang sahabat ke apa, aku ada komplain bagusnya, ambil tindakan. Jadi apabila ada orang komplain, Sayyidina Umar hantar pasukan pergi daripada masjid ke masjid. Masuk masjid, tanya orang ramai, apa pendapat kamu tentang gubernur yang kamu ni? Gubernur duduk depan ni? Kebanyakan masjid kata, Masya Allah, baguslah dia, puji dia. Sehingga pergi ke satu masjid Bani Ams. Hadis ini ada dalam, cerita ni ada dalam Sahih Muslim. Sampai ke sana, satu orang nama dia Usamah bin Qatadah. Bila pasukan macam inquiry dia tu pergi, tanya, apa pendapat kamu tentang gubernur kamu? Dia berdiri. Dia kata, kalau anda nak tahu benda yang betul, innahu la yasri bisariyah wala yaqsimu bisawiyah wala yaqdilu fil qadiyah. Dia ni tak ikut perjuangan, tak bahagikan harta secara adil, tak adil di dalam keputusan pemerintahan. Sangat terkejut. Apa yang aku tak adil? Sa'ad kata, Allahumma in kana abduka hadha kadhiban. Ya Allah, jika hamba-Mu ini pembohong, wa qama ria'an wa sum'atan, dan berdiri di depan orang ni kerana nak menunjuk-nunjuk, nak bagi malu aku, fa'atil umrahu, panjangkanlah umurnya, wa'atil faqrahu, dan panjangkanlah kefakirannya, wa'aridhu bil fitan, dan masukkanlah dia di dalam fitnah. Akhirnya Usamah bin Qatadah ni tua, panjang umur dia. Sampai bulu mata atas ni, apa nama? Bulu kening ni turun. Tua. Duduk tepi jalan, mengorak anak darah. Duduk kejar anak darah orang, nak meraba orang. Dah tua. Orang tanya dia,
Apa pas saya dah tua jadi perangai macam ni? Dia kata, asabatni da'watu rajulin mubarak. Telah menimpa aku doa orang yang diberkati. Aku tak boleh buat apa lah. Dah macam ni lah. Maka sebab itu kita semua dalam hal kehidupan ini, kita berdoa pada Allah dan kita tahu bahawasanya kehidupan kita ini, kita sentiasa ada Allah. Dan segala hajat kita ni, Allah akan tunaikan mudah-mudahan hajat kita dan dia menjelma dalam berbagai warna dan cara. Kita tak semesti minta pada Allah, kita minta macam tu, Allah bagi macam tu. Dia bagi dengan cara yang dia kehendaki, insya-Allah. Saya henti di sini, saya pergi duduk di situ untuk membolehkan tuan-tuan bertanya soalan. Terima kasih. Silakan. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, sesi ini kita bukakan untuk pertanyaan soalan yang boleh kita langsungkan menggunakan mikrofon yang telah pun disediakan untuk pertanyaan. Jadi sebelum sesi ini dibuka kepada para tamu yang berada di auditorium Menara Didikan 1 ini, ingin saya menarik perhatian untuk makluman soalan yang ditanyakan ialah mengenai dengan datangnya daripada rakan di live Facebook. Live Facebook rasmi KWP, iaitu daripada Man Banyak. Assalamualaikum. Apakah doa yang terbaik untuk anak-anak yang sering melengah-lengahkan solat kerana leka dengan gadget? Itu soalannya. Okey, terima kasih. Saya nak sebut, tuan-tuan semua ada pengalaman dalam doa. Kehidupan kita ni, apa yang kita capai dan dapat berdiri adalah dengan doa. Semua orang suka tanya, apa doa yang terbaik? Sebelum kita jawab bila datang apa doa yang terbaik, orang akan terbayang, is that any special words for that particular doa? Itu mungkin yang ada dalam fikiran orang. Tapi sebenarnya doa yang terbaik ialah doa yang mana apabila seorang itu berdoa, dia telah doa dengan benar-benar jiwa kehambaannya yang memohon pada Allah. Kerana bukan semua keadaan kita dapat mencapai hal itu. Sebab itu doa yang mustajab. Masa kita doa tu kita tahu dia mustajab. Kerana sebab tu kita disuruh doa ketika jiwa kita benar-benar dekat dengan Allah. Ketika kita puasa, sebab tu kita disuruh doa pada 1/3 akhir malam. Ketika kita tahajud, kena hanya ikhlas antara kita dengan Allah. Tak ada dalam Islam ni tahajud ambil live supaya orang pakat duk tengok aku tahajud. Ni orang tak buat aja tu. Ini tahajud antara kita dengan Allah. Sebab itu apabila kita doa, benar-benar jiwa kehambaan, tadarruan wa khufyah, rendah diri dan harap, doa kita akan mustajab. Sekalipun kita guna bahasa Melayu ke bahasa Jawa ke bahasa apa. Kerana ia memenuhi makna doa. Kemudian, kalau ada kalimat-kalimat yang datang daripada Quran ataupun sunnah, maka kita ambil kalimat-kalimat itu kerana kita ingin kepada keberkatan lafaz yang Allah ajar. Sebab itu kebanyakan para ulama menyatakan, ramai di kalangan ulama menyatakan, walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, lafaznya itu jamak. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kalau kita doa seorang macam mana? Kita maintain. Sebab dia ajak tu cara jamak. Kerana itu the original words yang ada daripada Al-Quran. So kita nak dapatkan keberkatan lafaz. Ini disebut oleh Imam Ibn Qayyim dan Zadul Ma'ad. Maka sebab tu kita tak apa. Kalau hak Nabi ajak tu kita kekal. Kalau kita dapat yang tu, kita doa yang tu. Tapi apakah yang terbaik untuk anak ke siapa ke? Kalau kita tak ada lafaz tu, apa saja perkataan yang apabila kita minta sungguh-sungguh pada Allah. Sebab tu Nabi bila dengar orang doa, Nabi kata pandai kau berdoa. Dia panggil fiqhud doa. Badi'as samawati wa penghias langit, fatiras sama. Sahabat ni
Bila ya Allah, kadang-kadang kita tak kerti bahasa Arab. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, kesianlah padaku. Allah ni disuka ilhah. Ilhah dalam arti kata kita merintih kepadanya. Disuka hamba yang merintih kepadanya. Ya Rabb, ya Rabb. Sebab itu doa orang musafir mustajab. Kerana apabila dia musafir, dia rasa hilang pergantungan. Tapi satu orang yang angkat tangan, ya Rabb, tapi fikiran dia duduk fikir, orang ni boleh tolong aku lagi, orang ni boleh tolong aku lagi. Dia tak mustajab. Tapi apabila seorang tu dia dah putus harapan hanya kepada Allah, mustajab. Mustajab. Sebahagian hamba Allah, Al-Bara' bin Azif, ramai orang hamba Allah yang kita tengok, dia angkat tangan mustajab. Bukan kita tak ada tangan dia, dua tangan tu kita pun ada. Bukan kita tak guna lafaz dia, kita pergi tengok lafaz dia. Kita tak ada jiwa dia tu. Jiwa tu perlu dididik, diasuh. Sehingga bila setiap kali kita sebut ya Rabb, terputus segala andaian di hadapan kita, melainkan Allah semata-mata. Karena Allah ini, dia sangat murka pada sebarang syirik yang zahir dan tidak zahir. Ramai orang ya Rabb, tapi fikirannya, aku berkabel banyak gini, boleh tolong masalah ni. Doa dia. Ya. Lalu Allah biarkan kita pada orang itu. Tapi kalau Allah bantu kita, gunung, lautan, segala samudera yang kita hadapi, berdiri kita dengan segala kekuatannya. Kalau tanya apa doa untuk anak-anak, bapa dan ibu apabila dia doa, dia paling ikhlas sekali. Seorang yang doa li akhihil muslim ala zahril ghaib, orang yang doa untuk saudara muslimnya dan keadaan dia tak tahu, Allah wakalal malakan, Allah hantar malaikat, walaka mislu dhalik, engkau serupa tu juga dapat. Bagaimana kita doa ke anak kita? Sebab tu doa untuk anak ni paling dekat, paling ikhlas. Sebab kalau kita nak mustajabkan doa, jangan habaq kat kawan kita doa dia. Terus malaikat pun doa yang sama. Tuan-tuan, salah satu sebab kebaikan dalam hidup ni, kita kalau tengok orang susah, kita bawa kereta, kita tengok dia susah bawa motosikal, kasihan. Ya Allah, berilah rezeki kat dia. Ya Allah, berikan bahagia dia. Dalam hadis Muslim, malaikat kata, walaka mislu dhalik, untuk engkau serupa tu. Kita doa mulut kita pada dia, Allah jadikan malaikat doa untuk kita. Siapa yang mau malaikat doa pada dia, dia doa pada orang dengan cara dia tak beritahu pada orang tu. Kita doa untuk anak-anak kita, demikian juga doa untuk anak-anak kita. Cumanya Quran macam selalu saya sebut ulangi lah. Quran ni sangat halus cara dia ingatkan kita. Dia suruh ibu bapa ni, anak-anak doa pada ibu bapa. Macam mana Quran kata? Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Waqfid lahuma, rendahkan untuk mereka berdua, janaha dhulli minar rahmah, sayap kehinaan disebabkan rahmat. Wa qur rabbirhamhuma, katakanlah wahai Tuhan, kesianlah mereka berdua. Kama rabbayani saghira, seperti mana mereka membesarkanku masa kecil. Dalam erti kata yang lain, doa itu dicapai oleh ibu bapa yang kesian kepada anak-anak. Tuhan suruh anak-anak doa, tapi bagi tahu ibu bapa itu doa dia. Maksudnya ibu bapa yang penanya anak-anak, tak tercapai doa itu pada dia. Apapun, kalau tanya apa doa yang mustajab untuk anak-anak, satu doa, yang kedua ni, taklah berpadangan doa. Hidup ni kena ada amanah. Kita suruh anak kita jangan duk tengok handphone, kita pun kadang-kadang macam tu juga. Kan? Untuk mendidik, dia memerlukan satu, sukatan yang betul, kedua, guru yang betul,
Ketiga, suasana yang betul. Same. Didik seorang ke, 10 orang. Pertama, kena ada apa dia benda yang kita nak ajak dia. Nak ajak tu apa dia sukatan dia, ilmu yang kita ajak. Kedua, siapa dia guru yang nak ajak? Ibu bapa lah dalam keluarga. Kemudian environment dia, persekitaran. Kita kalau nak anak kita baik, persekitaran rumah tu baik lah. Kita kata jangan cakap maki hamun, mak bapak maki hamun. Dia dengar every day. Persekitaran tak ada. Kita kata jangan tengok benda yang tak elok, tapi dinding rumah kita merepek semua. Ataupun setengah ibu bapa tak ada langsung. Apa dia hak dan didik anak pun tak ada. So ini adalah syarat di dalam pendidikan. Di samping doa. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Saya buka ruang ini kepada para tamu. Boleh gunakan stand mic yang telah disediakan, insyaAllah. Silakan. Boleh perkenalkan nama tuan dan kemudian seteruskan susul soalan yang perlu ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama saya Kamal Azira. Ustaz terangkan tadi berkenaan dengan konsep doa, iaitu akidah dan juga salah satu komunikasi kita dengan Tuhan kita. Persoalan saya, adakah doa ini perlu dilakukan dengan satu keazaman dan keyakinan dan disusuli dengan satu usaha dan langkah kita sendiri dan bukannya satu penyerahan semata-mata? Saya ambil contoh dalam era pandemik sekarang ni, kita bukan saja kita berdoa kepada Tuhan untuk dijauhi pada penyakit, tapi kita perlu ambil langkah-langkah untuk vaksin dan mematuhi SOP sepenuhnya. Ya. So apakah konsep doa sebenarnya Ustaz di sini? Ya, terima kasih. Ya, kita cakap tentang doa tu bukan kita tak boleh doa dan tanpa menafikan usaha. Itu yang Umar bin Khattab bila tengok satu orang duk doa saja kemudian tak keluar pergi kerja, dia tak keluar. Izhab inna sama la tamtur bizahab. Langit tidak menuruni hujan dengan emas. Jadi kau kena bekerja. Tapi saya cakap tentang hubungan kita dengan Allah. Satu orang dalam riwayat Tirmizi tanya datang pada Nabi, adakah aku nak bertawakal pada Allah ataupun aku nak tambat unta aku? Nabi kata, aqilha wa tawakkal ala Allah. Tambat unta itu dan bertawakal pada Allah. Kalau tak buat kerja apa, duduk dalam rumah supaya rezeki mari, kita telah menentang suruhan Tuhan. Sebab tu Allah kata falyastajibu li wal yu'minu bi, sambut seruanku dan beriman padaku. Dalam doa. Maksudnya kau buat dulu, aku suruh kau pergi kerja. Hatta Maryam ni Allah yang bagi dia mengandung dan lahirkan Nabi Isa alaihi salam. Dan keadaan susah, wa huzzi ilaiki bijiz'an nakhl tusaqin alayki ratban janiyya. Allah suruh Maryam goncang pokok kurma tu. Padahal tak payah goncang lah pokok kurma tu, memang Maryam pun bukan. Maryam memang mengandung kerana urusan Tuhan. Tapi Allah tak kata tak apa, pokok kurma akan turun berguguran padamu. Tak. Macam mana orang mengandung dan tubuh orang mengandung yang lemah nak goncang batang kurma macam mana? Artinya Allah kata, kalau nak sesuatu dalam dunia ni, do something. Buat sesuatu. Itu dia punya sunan dunia. Perang Badar. Bukan perang ada kepentingan. Nabi nak mempertahankan para sahabat. Pun Nabi cari tentera, kuda, kenderaan, persiapan, atur. Tak ada kata tak apa. Malam ni hampa mandi tapak ke apa? Mandi yang limau ke apa? Jadi kebai. Tak ada. Ni heran orang baca Al-Quran boleh kebai. Nabi perang Badar tak kebai. Sebab tu sebahagian para ahli siar dia membincangkan mengapa ketika di dalam Gua Hira, ketika di dalam Gua Sur, Nabi kata pada Abu Bakar, izhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua ada dalam gua dan ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan kau duka cita, Allah bersama dengan kita. Nabi nasihat kata Abu Bakar jangan duka cita, Allah sama dengan kita. Tapi masa perang Badar, Nabi sujud lama. Sehingga Abu Bakar kata, wahai Rasulullah,
angkatlah, Allah takkan meninggal kamu. Orang kata takkan Nabi duka cita lebih dalam perang Badar daripada dalam masa dan hijrah. Saya Salah Abdul Fattah Khalidi, dia kata kerana Nabi rasa hijrah, Nabi dah susun plan dia. Badar ni macam mengejut, jadi persiapan tak cukup. Kerana kemenangan Allah itu datang dengan persiapan kita. Allah tolong. Sebab tu dia jadi lately ni, sebelum saya nak pergi, masalah kita orang yang nak agama, kadang-kadang kita pergi langgar sunan alam ni. Perang Badar, malaikat turun. Saya suruh buat je. Perang Badar, malaikat turun. Bi alfin minal malaikah, 1000 malaikat. Dalam perang ada 5,000 malaikat. Malaikat ni tak nanti 1000 lah. Satu malaikat mari dia tebas cerah lah. Orang utara kata, tahu tebas cerah. Maksudnya habis ya. Tetapi perang Badar mati musyrikin berapa ya? 70 mereka mati. Tak padang dengan malaikat mari banyak. Kerana Allah jadikan kemenangan di tangan orang Islam. Malaikat hanya mempertahankan orang Islam. Nak bunuh Abu Jahal, perlu tangan orang Islam. Nak bunuh Abu Lahab, perlu tangan orang Islam. Satu kita duduk, Ya Rab, Ya Rab. Tewaskanlah orang-orang yang kuasa-kuasa yang zalim ni. Kita semua duduk saja, dia tak berlaku begitu. Demikianlah dalam kehidupan, kan? Bapa kata, Ya Allah berikan rezeki, abang pergi kerja. Dah doa dah. Dia tak boleh macam tu. Dia kena keluar mencari makan. Sebab tu satu orang dalam riwayat Tabarani, badan dia sihat. Dia lalu, sahabat-sahabat lain kata, Lau kana hadha fi sabilillah. Badan macam ni mau pergi jihad. Nabi kata jangan. In kharaja yas'a li waladihi saghir fahuwa fi sabilillah. Jika dia keluar kena cari rezeki untuk anak dia yang kecil, dia pada jalan Allah. Itu satulah, maksudnya bukan doa tanpa usaha. Samalah dengan COVID ni pun. Kan janganlah dan usaha yang betul. Nabi tak ada kata Nabi buat sebab ini dalam pentadbiran. Anas bin Malik kata apa? Orang beritahu Nabi, riwayat Bukhari. Orang beritahu Nabi, pembesar ni dia tak baca surat yang tak ada cop ni. Nabi tulis surat, tak ada cop. Mula-mula tu tulis je lah kan. Orang kata la yaqra'una illa kitaban illa ayyakuna makhtuman. Mereka hanya baca surat yang ada cop. Fattakhadha khataman min fiddah wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah. Nabi ambil cincin ataupun cop yang daripada perak yang ditulis Muhammad Rasulullah. Nabi cop surat tu. Sebab apa? Nabi follow lah. Kalau itu dia punya standard pengurusannya, Nabi follow. Nak bagi dia baca. Macam tu jugalah kita dengan COVID ni apa semua, kita ikut lah. Kita kena ikut peraturan lah. Kalau orang kata, alah COVID ni makan habatus sauda dah lah. Tak boleh lah. Pasal you tak ikut peraturan tu habatus sauda. Dia kena, kalau ada research yang betul, kalau ada kajian yang betul, okey, boleh makan. Tak kira bahan apa pun. Tapi kalau kata saya vaksin tak mau ambil, ni semua tak ambil, makan apa? Makan betul sauda. Tak betul lah. Cuma kalau dia mati seorang tak apa. Dari segi kaedahnya, kalau dia seorang-seorang mati, dia tak ada masalah apa kalau dia kena dia mati seorang. Tapi dalam benda yang bersifat pandemik ni, dia kena dia memberi mudarat pada orang lain. Sebab tu dia dalam syarak ni, kalau kita sakit, majoriti para ulama kata kita tak wajib berubat. Kalau kita sakit, kalau sakit tu tak ganggu orang lain. Katalah kita sakit kepala, tu sakit kaki, wajib dah kita pergi hospital. Kalau kita kata wajib berubat, artinya kita tak pergi berubat, kita jadi berdosa. Tuan-tuan faham? Maksudnya, mak sakit tapi berubat, tak apalah aku tahan, berdosa mak, pasal apa benda wajib. Itu maksud dia. Tapi bila kata tak wajib,
Maksudnya kalau dia pi pun boleh, dia tak pi pun boleh. Selagi mana dia tak pi cari penyakit berdosa, lain. Cari penyakit lain. Cari penyakit ni kita pi tak ada penyakit, kita bagi penyakit kena kat kita. Itu cari penyakit. Itu berdosa. Ni kita dah ambil semua dah langkah, kita kena juga. Adakah kita boleh untuk tak pi berubat? Dalil yang kuat boleh. Kalau tak menzalimi orang lain, sebab ada wanita yang datang pada Nabi, dia bagi tahu Rasulullah bahawasanya ini usra, aku ni kena histeria. Lupa. Nabi kata in syi'ti, dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, in syi'ti da'autu laki an yashfi Allah, an yashfiyaka Allah. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kau mau, aku doa supaya Allah sembuhkan kau. Jika kau mau, kau sabar, kau dapat masuk syurga. Dia kata bal asbir, bahkan aku sabar. Jadi dia pilih sabar. Walakinni atakashaf, fad'ullah alla atakashaf. Tapi aku ni bila jadi histeria, aku jadi tersingkap pakaian aku. Lupa tu tersingkap pakaian aku. Tolong doa pada Allah supaya tak singkap pakaian aku. Jadi Nabi doa supaya dia tidak singkap pakaian dia. Itu menunjukkan berubat ada pilihan. Tapi kalau penyakit tu jenis merebak pada orang lain, kerana kita duk merebak pada orang lain, kita hidup dengan orang lain, wajib kita ambil langkah-langkah untuk mengelakkan orang lain mendapat mudarat. Okey, ada soalan lain? Okey, soalan daripada muslimah, kita beri ruang sekurang-kurangnya dapat diberikan ruang ini. Ada soalan muslimah? Jika tak ada, kita boleh buka ruang. Ada yang tuan-tuan sebelah sini mungkin ada. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Kenalkan diri, nama tuan dan kemudian soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Yasir bin Yahya. Soalan saya adalah berkaitan tentang adab berdoa. Adakah adab berdoa ini lebih kepada doa yang dilakukan selepas sembahyang, iaitu dengan menadah tangan? Kerana ada sebahagian daripada amalan-amalan yang saya ambil daripada Datuk sendiri adalah, yang satu adalah berkaitan tentang bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma firli, Allahumma hamni, Allahumma zukni. Iaitu ya Allah ampuniku dan berilah aku rezeki yang lebih. Adakah bacaan tersebut menjadi sebahagian pada doa dan perlu dibaca dalam keadaan-keadaan yang tertentu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalunya kita ada ibu ni, kita percaya ibu mempunyai doa yang tiada hijab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita ni sebagai anak-anak kadang-kadang kita bukanlah ambil mudah, tetapi kita kadang-kadang kita cover semua dah. Kita bila baca doa, ya Allah Tuhanku, ya Allah, maburlah doa-doa ibuku kepadaku, ya Allah. Adakah itu satu perkara yang dibolehkan mengikut pandangan Ustaz? Terima kasih. Okey, yang pertama ialah mengangkat tangan, rafa'an yadain, angkat tangan ketika doa adalah merupakan sunnah. Maksudnya ada dalam hadis. Diriwayatkan lebih daripada 70 sahabat tentang angkat tangan tentang doa ni. Kan? Dan bahkan dalam hadis Nabi kata innallaha hayyun karim. Kan? Allah itu hayyun karim. Dia tidak bila yastahi min 'abdihi rafa'a yadayhi wa yarduhu ma sifra. Allah ni dia malu yang layak bagi Allah lah. Dia tak akan tolak apabila dua hamba angkat dua tangan dia tolak kosong. Maksudnya angkat tangan tu sunnah. Tetap maksudnya tak timbul isu masalah angkat tangan, tetapi bukan semua keadaan angkat tangan. Umpamanya ketika kita bila masa yang antara paling mustajab doa semasa kita sujud, kan? Dalam hadis Ali bin Abi Talib yang riwayatkan oleh Imam Muslim, aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Tapi masa kita sujud tak ada lah kita duk angkat. Maksud dan ketika sama juga doa ketika kita banyak doa kita nak memandu wirid yang kita nak mandu, yang mana bukan semua tempat yang Nabi angkat, kan? Nak masuk dalam toilet umpamanya, kita minta kita auzubillahi minal khabthi wal khaba'is. Kita tak angkat tangan di depan toilet tu macam dalam gambar tu. So budak confusion, ni Kaabah ke toilet?
Bukan kata salah, tapi dia tidak diruayatkan Nabi mengangkat. Banyak doa Nabi nak keluar rumah. Ummu Salamah kata Nabi tengok. Nabi tahu. Allahumma inni a'udzubika min an adil au udal au azil au uzal. Kan? Nabi doa kan. Au adlim au udlam. Au ajhil au yujhal alayya. Ya Allah, aku minta jauh daripada aku menyesatkan, aku disesatkan. Aku menggelincirkan, aku digelincirkan, aku dizalim, aku menzalimi ataupun aku dizalimi. Aku buat kerja bodoh aku dibodohkan. Nabi angkat rafa'a basarahu dalam riwayat Ibnu Abu Daud dari Ummu Salamah. Tapi dia tak angkat tangan dia. Jadi ada tempat yang Nabi angkat, ada tempat Nabi tak angkat. Kalau tak angkat tu bukan tanda doa tidak mustajab. Ada tempat yang kita tak angkat. Biasa mana Nabi angkat? Biasanya doa, kalau kita tengok, bukan salah, kebiasaan doa yang begitu serius untuk satu urusan yang besar, kita akan tengok Nabi angkat. Termasuk doa seperti doa qunut yang Nabi doa kepada Balak, kepada Ra'il dan Zakwan. Angkat. Ketika doa minta supaya turun hujan, kan, Nabi angkat, kan. Ada tempat-tempat yang baginda angkat. So tak ada timbul masalah kalau kita sambil bawa kereta, tengok orang, ya Allah berikanlah rahmat pada dia kekayaan. Tak biar, ya Allah berikan rahmat, tu kereta kita. Angkat itu biasanya apabila diangkat, dia menghadap ke kiblat. Diangkat. So bukan sebab tu kalau orang bagi satu pada kita, Nabi kata antara apa yang kita disunat sebut, jazakallahu khairah. Kan? Tak ya. Orang bagi satu, jazakallahu khairah. Itu doa. Jadi ada tempat yang kita angkat, ada tempat yang kita tak angkat. Okey, yang kedua tadi apa? Doa ni satu benda yang paling luas sekali. Apa saja kita suruh Allah mustajabkan doa. Mungkin ni tak ada dalam hadis, tapi saya cerita pengalaman lah. Ramai orang kadang-kadang jumpa kita kan, bukanlah kita bagus sangat, tapi orang sangka atas sangkaan, oleh kerana kita mufti, orang sangka kita bagus. Kan? Jadi bila orang sangka kita bagus, banyaklah orang kata tolong doa Ustaz. Hantar email lah, hantar apa. Kadang-kadang kita pun tak ingat banyak. Saya buat contoh lah. Kalau saya apa saya terpaksa buat. Kalau ialah kita semua masa waktu penting kita tahajud ke apa, kita doa, ya Allah, semua orang yang meminta supaya aku berdoa padamu untuk hajatnya, tolonglah tunaikan hajat dah. Umumlah kalau itu saya punya pengalaman lah kan. Dan saya kena ulang lah benda tu selalu, ramai orang duk minta tolong. Kadang tak tolong pula pasal kita dah kata insya-Allah. Bukanlah kerana doa kita mustajab, sebab dia sangka. Kan? Dia sangka baik pada kita. Kita pun doa dengan harapan saya, Allah pun memustajabkanlah doa saya. Sebab saya dah minta Allah mustajabkan doa dah, supaya malaikat pun kata doa engkau juga dimustajabkan semuanya. Mudah-mudahan. Jadi itu adalah termasuklah doa ibu kita. Boleh kita kata kepada, ya Allah mustajabkanlah doa ibuku. Kan? Cumanya doa ni Nabi kata kalau doa yang Allah tak mustajab, doa bil ithim, doa nak buat dosa, doa untuk putus silaturahim, yang ni tak dimustajabkan. Dia rule dan doa ni mudah. Bukan mudah sebutlah, bukan mudah nak buat. Dalam hadis Tirmizi Nabi kata ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan terima doa kamu. Wa'lamu anna Allah la yastajiba du'a min qalbil lahin ghafil. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak menerima doa daripada jantung hati yang ghafil lahil, yang lalai dan alpa. Lalai dan alpa ni pertama dia tak confident.
Han try doa kot boleh. Ada orang dia kata suruh kita try doa. Dia ingat macam Tuhan ni main try. Dan kita tahu iman kita masa kita doa. Sebab tu Allah lebih mengetahui hamba dia. Dia ni minta kat aku bukan dia percaya sangat ni. Tuan-tuan, cubalah balik duduk sendirian, ingat balik segala yang kita doa pada Allah. Apa lagi yang Allah tak bagi? Dia dah bagi. Cuma mungkin dia tak bagi macam yang kita minta. Tapi apa yang menjadi hasrat di sebalik yang kita minta, dia dah bagi. Ada mungkin tunggu masa lagi. Tapi dia, untuk membolehkan sebahagian besar manusia hidup. Orang yang doa pada Allah. Kadang-kadang dia minta duit banyak, kaya. Allah mungkin tak bagi kat dia kaya. Tapi Allah bagi pada dia bahagia. Orang nak duit banyak pun dia kerana dia rasa dengan duit tu dia bahagia. Tapi Allah bagi bahagia pada dia. Hidup dia tenang. Keadaan dia baik. Allah mudahkan urusan dia. Allah ni kalau duit banyak tenggelam dalam duit, kalau dia susahkan urusan kita, susah. Daripada sekecil-kecil benda kita jadi susah. Dia susahkan keluarga ke, kesihatan ke, kawan-kawan ke, perasaan. Tak ada sakinah, gelisah. Tak tahu apa yang gelisah ni. Ramai orang ditenggelami dengan harta, dibaluti dengan kegelisahan. Dia try buat macam-macam dalam hidup dia. Tapi dia tak tahu apa ubat dia. Dia tak dapat menyelesaikan dalaman dia yang bertarung dengan dirinya sendiri. Masa kita nak habis tapi saya nak sebut. Saya sebut banyak kali, tuan-tuan yang dengar kuliah saya sudah sebut. Tuan-tuan pergilah mengadu masalah tuan-tuan kat siapa pun, menteri ke, Perdana Menteri ke, yang Pertua Agong ke, Maharaja ke. Berapa sangat masalah yang kita yang boleh diselesaikan. Berapa banyak appointment yang kita nak kena buat, nak tunggu untuk jumpa dengan orang-orang yang ada kedudukan ni. Orang-orang yang ada kedudukan ni. Tapi Allah Azza wa Jal beri kita setiap malam supaya kita bangun dan doa pada Dia. Sebab itu kalau kita tidak dijemput ke majlis yang besar itu, tahajud kepadanya, kita bukan orang penting ataupun orang yang ada kedudukan yang istimewa. Na'udzubillah. Orang boleh bangun awal nak pergi interview, pergi majlis, pakai baju cantik dengan, tapi tak boleh bangun untuk setengah jam, sejam, 1/3 yang akhir untuk berdoa pada Tuhan dia. Tak mampu dia. Tak dapat dia melazimi hal itu. Kalau kita orang tak jemput dalam majlis-majlis yang besar itu, semua orang dapat, hang seorang tak dapat. Kecil hati kita. Tapi kalau kita tahu ramai hamba-hamba Allah yang Allah sayang telah jemput ketika tengah tidur, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Setiap hari Jumaat kita baca. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Renggang lambung mereka daripada tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Doa pada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan harap. Allah jemput hamba-hamba dia, dia tak jemput kita. Dalam majlis manusia kita duduk depan, dipersilakan, orang mention, orang address kita. Dalam majlis Tuhan memuliakan hamba-hambanya, kita tak ada dalam senarai itu. Satu. Kedua, minta kat orang ni tuan-tuan, dia ingat, dia tak ingat. Itu pun banyak mana dia boleh. Minta pada Allah, Allah akan tunaikan. 10 tahun kemudian kita melihat. 15 tahun kemudian masih kita lihat.
Saya selalu kata pada ibu bapa bila nak periksa anak-anak. Dia heran, dia doa ke anak dia supaya semua dapat A. Tengok-tengok anak dia semua dapat C. Doa tak mustajab kau ibu ni, dia kata. Kenapa semua anak dapat A? Banyak sebab lah. Sebahagian tu dia, na'udzubillah, kalau nak tunjuk kepada orang supaya anak aku pandai, pada anak ampah tu, lainlah niatnya. Kerana pada bacaan kita, dengan anak kita dapat A banyak, anak kita akan berjaya lah dalam hidup pada masa depan. Itulah sepatutnya logik dia macam tu. Tuan-tuan, mungkin ibu dah mati ataupun masih ada. Anak tu duk dapat corot macam tu. Tapi tuan-tuan tengok berkat doa ibu dia, berapa tahun kemudian dia berjaya dalam hidup dia. Dia mungkin tak berjaya dalam sains matematik, tapi dia jadi peniaga yang berjaya. Ramai kawan-kawan saya nombor hujung, lah ni bisnes kaya pada kita lagi. Urusan Allah dalam kehidupan. Doa pada dia. Percaya. Yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, doa pada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah mustajabkan doa kamu. Diterima doa kita. Kita mungkin mati dah. Anak kita menikmati 7 tahun kemudian doa ibu dia yang kata, ya Allah bagilah doa anak saya berjaya dalam peperiksaan. Tak berjaya dalam peperiksaan, berjaya dia dalam perniagaan. Husnuzan billah, sangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua insya-Allah. Ada masa lagi? Habis kan? Ya. Habis saya nak tutup lah. Satu soalan, okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya dari segi kita ni bila berdoa ni, kalau kita baca trade, macam kita minta something, berikan aku wang RM1, benda tak elok tak boleh lah kan, macam doktor cakap tadi. Tapi kalau kita minta baca trade tu benda yang elok. Contohnya, berikan aku kekayaan supaya aku boleh tolong orang. Berikan aku nyawa panjang supaya aku boleh terus beribadat padamu. Macam mana hukumnya itu ni doktor? Okey, terima kasih. Pertama ada dua batal trade ni, satu nazar. Sebelum saya nak pergi nazar. Nazar ni makruh. Kerana nazar ni macam kita buat tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau aku dapat rezeki ni, hak banyak ni, aku ingat nak buat kenuri. Maksudnya, macam ni lah. Bagi kat tu yang tu, aku bagi yang ni. Maka makruh. Kata Aisyah, nahan Nabi SAW 'ala nadhar. Nabi larang daripada nazar. Larangan itu bukan larangan haram, tapi larangan makruh pada sebahagian mazhab. Dalam Quran kata wa yufuna bin nadri, kan? Dan dia pun orang yang menunaikan nazar. Nazar ni ialah nazar yang tak bersyarat macam ni. Aku ni tahun depan ni nazar nak buat kenuri lah. Tak ada apa, tak ada kaitan apa. Dia memang macam tu saja. Tak ada kerana dia dapat apa. Nazar ni terpuji. Okey. Doa pada Allah pun hak tu macam nazar lah. Kalau engkau berikan itu pada aku akan buat lah. Itu nazar. Dan kemudian sebenarnya kalau orang tu nak memberi, Allah ni bukan macam bos kita minta projek, bos bagi bantu saya sikit, saya boleh bantu tu, yayasan bos ke apa, kan? Allah, kita mungkin trik dia, kan? Tapi Allah Maha mengetahui. Kalau kita betul satu orang yang pemurah dan memberi, bersedekah, sebelum kita memiliki, kita bersedekah. Sebab itu bila ditanya Nabi dalam hadis, siapa ai sadaqatul afdal, sedekah yang ahabbu ilallah, yang lebih Allah sayang. Wa anta saddaqa wa anta sahihu, syahihu, dalam keadaan engkau sehat dan engkau nak ta'mal ghina wa takhshal faqr, dalam keadaan engkau mengharapkan kekayaan dan takut kemiskinan. Masa tu kau sedekah, bukan sedekah masa nyawa sampai kat angkung ni lah. Ada hujung dah ni,
Dah duduk atas katil dah. Ni tanah aku tu bagilah kat sekolah tu. Bukan salah. Nabi kata masa tu qad kana lil fulan. Nabi kata patut daripada awal lagi bagi kat dia dah. Jadi kalau kita Allah Maha mengetahui, kalau nak rezeki tak minta, tak payah minta, bukan tak sebut ke Allah kalau kau bagi aku bagi. Jangan buat barter trade dengan Tuhan begitu. Kerana Nabi SAW menyebut pada waktu pagi, malaikat kata apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Setiap pagi malaikat kata, ya Allah berikanlah orang yang memberikan, mengeluarkan harta sebagai gantian. Siapa yang mencuba, dia semua mengetahui. Siapa yang bersedekah, dia mengalami. Sedekah sentiasa membawa rezeki yang lebih. Tapi lillahi ta'ala, insyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak tuan-tuan yang semua hadir. Dah lewat dah ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan kita berjumpa lagi pada masa yang lain. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur, Datuk Seri Syahidan, Datin Seri dan semua pihak. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.